Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim. Ikhwatul iman, ada satu perkataan yang pernah disebut oleh Syekh Maulud. Dia kata, apabila kita duduk dalam majlis ta'lim, majlis ilmu ini, sebenarnya kata dia, kita nak menghidupkan dua perkara. Sebenarnya kita nak kepada dua benda. Yang pertama kata dia, kita nak ambil seluruh ilmu yang kita boleh ambil daripada Islam ini, kita nak ambil kesemuanya. Kita nak ambil semua ilmu yang telah Allah bentukkan dia dalam bentuk syariat, kita nak ambil semua. Jadi apa yang boleh kita kaut, kita nak kaut ke semua. Kata dia, pada perkara yang pertama ini, mungkin manusia ada dapat sikit, ada dapat banyak. Kalau dia ini seorang yang ijtihad, seorang yang rajin, keras, bekerja keras, dia dapat. Akai dia itu akai yang elok, dia dapat. Tetapi kata dia, perkara yang kedua yang kita bermaksud dengan majlis ilmu ininya ialah bukan sekadar kita nak mengumpul ilmu, tetapi kita nak membawa hati yang hidup dengan ilmu. Dan ini kata dia merupakan kurnia Allah. Kurnia Allah. Bukan semua orang yang menguasai ilmu itu hati dia terhidup. Tidak. Dia contohkan tentang orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Banyak ayat Quran kita hafal. Cuma kalau orang tu dihafal Quran 30 juzuk, kita panggil dia Al-Hafiz. Tetapi kita ini tetap Al-Hafiz dengan makna pengapai. Kita ni pengapai. Walaupun tak seluruh ayat Quran kita hafal, ada ayat yang kita hafal dan itu adalah kalam Allah dan wahyu Allah. Dan di sisi ahlu sunnah, kalam Allah itu bukannya makhluk. Bukan makhluk. Kita menanggung wahyu. Dan kita ini adalah orang-orang yang menghafal ayat-ayat Allah. Kita menghafal satu ayat, ikhwatul iman. Rasanya saya pun hafal ayat tu, antum kesemua pun hafal ayat tu. Syekh Maulud telah mengambil ayat ini untuk jadikan suatu uji kaji. Bagaimana jiwa kita kontak dengan ayat ini. Dan dia nak membuktikan bukan semua orang duduk dalam majlis ta'lim jiwa dia kontak dengan ayat-ayat Allah. Dan itu kita memerlukan suatu permohonan yang khusus kepada Allah supaya Allah hidupkan jiwa kita. Dan ada doa
yang diajar oleh Nabi di dalam hadis Imam Muslim. Ayat yang mudah dia ambil ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab ayat 21. Antum hafal, saya pun hafal. Allah firmankan dalam ayat ini, Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sampai habis, liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ketika dia baca ayat ni dia menangis. Syekh Maulud dia menangis. Apa yang kita hafal itu kita nak duduk dalam majlis ilmu, memang kita nak menghafal lah. Sebab kalau kita tak hafal, macam mana kita nak iqamatul hujah, nak tegakkan hujah? Perlu kepada hafalan. Tetapi dia kata, termasuk diri dia kata, dia tu sendiri bila sampai kepada ayat ini, kenapa jiwa kita tidak hidup? Tidakkah Allah menyebut dalam ayat ini kepada mukmin? Allah menyebut kepada orang-orang mukmin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kepada kamu ini Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Dan bukan sebarangan ayat ini dia kata. Kalau diambil ayat ini diletak di atas gunung-gunung, bukit-bukit, mungkin bergegar dan hancur bukit itu. Ketika mukmin lalu ayat ini, bagaimana jiwa dia? Bagaimana keyakinan dia? Keyakinan untuk meneladani Rasulullah, meninggalkan yang lain. Bagaimana hati dia berhubung dengan ayat ini? Subhanallah. Ini adalah firman Allah Ta'ala. Mukmin meyakini firman Allah. Mukmin menyatakan fa inna asdaqal hadithi kitab Allah. Hadis yang paling benar, perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Dan sekarang Allah bertutur, Allah berbicara. Allah katakan sesungguhnya Rasulullah itu kepada kamu adalah contoh, uswatun hasanah. Di atasnya sudah tidak ada contoh, dia yang paling atas. Bagaimana seorang mukmin, jiwa dia ketika membaca ayat ini, dia tak terasa nak bertanya apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah teladanikan, apa yang Nabi tinggalkan kepada dia. Sehingga kan Allah menyatakan yang lain tidak ada contoh. Kita tidak berkewajipan contoh si A, si B. Kita tidak berkewajipan contoh syekh itu, syekh ini. Tetapi kita berkewajipan mencontohi baginda Rasulullah. Ikhwatul iman, yang ni perkara yang paling susah. Ketika kita lalu ayat itu, jiwa kita nak membenarkan ayat itu. Sebab di atas ilmu, kesemua kita tahu baginda adalah contoh. Kita pun kata pada orang, contohlah Rasulullah, berkeluargalah seperti Rasulullah. Kita pun kata pada orang, kalau suami jadilah seperti Rasulullah. Kita mampu kata dan kita kata dan kita kata. Tetapi kita lalu pada ayat ini, jiwa kita berhenti daripada berbicara dan tidak menyentuh ayat ini. Kita banyak merakamkan ilmu, kita simpan ilmu. Tetapi perkara yang kedua daripada majlis ilmu itu, jiwa yang hidup, itu tidak kita dapat sampai hari ini. Subhanallah. Nabi SAW meninggalkan suatu doa daripada mulut baginda untuk umat dia, dan doa ini penting. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Hadis ini hadis Imam Muslim. Nabi katakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ini as'alukal huda, aku minta kepada kamu petunjuk dan bimbingan. Pelik doa ini ikhwan, sangat pelik. Doa ini sangat pelik. Ketika saya mendengar Syekh Maulud menghuraikan doa ini, saya pun baru terperasan doa ini sangat pelik. Doa ini benar-benar seolah-olah membicarakan mukmin mencari petunjuk Tuhan dia. Sebab selalu kita, ya Allah aku sakit, bagilah sembuh, engkau syafi, engkau syafi, engkau syafi. Ya Allah aku susah, tolonglah, engkau ini khairul hafizin, sebaik-baik pemelihara. Ya Allah aku tak ada duit, engkau itu khairul raziqin, sebaik-baik memberi rezeki kepada hamba. Kebanyakannya kita minta untuk faedah kita. Tetapi doa ni tidak. Kita tak minta soal makan, soal minum, tidak. Kita minta satu aja.
Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, tolonglah kau campak kepada aku ini huda. Al-huda, petunjuk Allah. Petunjuk. Ikhwatul iman, kita salat. Demi Allah kita salat. Tetapi hati kita tidak tertunjuk. Tidak tertunjuk. Jiwa kita tidak tersentuh. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, tolong bagi pada aku ya Allah al-huda. Petunjuk hang ya Allah. Jiwanya merasai petunjuk. Allahu Akbar. Jiwa yang tersentuh dengan petunjuk, jiwa yang yakin dengan petunjuk. Allahu Akbar. Apa itu petunjuk, ikhwan? Rasulullah itu adalah petunjuk Allah untuk kita. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Rasulullah itu petunjuk Allah untuk kita. Salatnya petunjuk Allah untuk kita, puasanya petunjuk Allah untuk kita, hatta jihadnya petunjuk Allah untuk kita, hatta suginya, hatta uduknya, hatta masuk ke tandas dan keluar tandas, petunjuk Allah untuk kita. Subhanallah. Allahumma inni as'alukal huda. Berilah kepadaku petunjuk ya Allah. Allahumma inni, sesungguhnya aku minta ke hang ya Allah al-huda, petunjuk ya Allah. Aku minta petunjuk. Subhanallah. Subhanallah ikhwatul iman. Kerana itu ikhwan, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun kita melakukan ibadat kepada Allah ubudiyah, dan kita menyertai majlis ilmu. Kita juga kena berbicara hati kita ini ikhwatul iman. Ada tanda-tanda dia hidup, ada tanda-tanda dia memahami agama ini, ada tanda-tanda dia telah disuntik dengan berpuluh tahun, berbelas tahun kita mencari hidayah Allah. Ada tak ada dia tersentuh? Sebab perkara yang pertama tadi kita dah dapat ikhwatul iman, dah dapat. Dan saya yakin daripada antum yang duduk dalam majlis ilmu ini, hadis pun sebahagiannya antum hafal, kisah-kisah antum hafal, beberapa ayat Allah kesemuanya kita hafal. Tetapi bakinya saya dengan antum ini, adakah jiwa kita ditunjuk oleh Allah? Ditunjuk oleh Allah. Subhanallah. Dan ini sebahagian daripada sunnah Rasulullah. Sebahagian daripada sunnah Rasulullah. Subhanallah. Sebahagian daripada sunnah Rasulullah menghidupkan hati, berbicara soal hati, menghidupkan hati ini kembali kepada Allah. Kerana itu kita takut bila kita baca hadis Imam Muslim, Nabi menyebut tentang Allah tidak melihat kepada rupa parah dan bentuk, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Amal pun Allah tengok, hati pun Allah Ta'ala tengok. Kita banyak mengapai, kita banyak beramal, Allah Ta'ala akan nilai dan Allah Ta'ala akan timbang. Tetapi hati juga akan dilihat oleh Allah. Kerana itu ikhwatul iman, kita minta kepada Allah wattuqa, berilah kepada aku takwa. Tetapi rasanya takwa di sini bukan sebarangan. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Tuqa di sini ikhwatul iman, perasaan seorang yang takwa kepada Allah. Perasaan. Kita selalu diterjemahkan takwa itu apa dia? Laksanakan apa yang Allah suruh laksanakan dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Itu takwa. Tetapi ikhwan, banyak kita keluar daripada tempat pengajian, itulah kehidupan kita. Ramai daripada kaum muslimin dia tak tinggal sembahyang, dia tidak mendedahkan aurat, arak pun dia tak sentuh, zina pun dia tak buat, rasuah pun dia tak makan, hatta rokok pun dia tak isap. Tetapi ikhwan masih kurang dalam hidup dia. Kadang-kadang orang ini jiwanya tidak hidup dengan saudara dan yang lain. Kadang-kadang orang ini jiwa dia tak dapat mengasihi saudara dan yang lain. Kadang-kadang orang ini tidak boleh memberi keuzuran pada saudara dan yang lain. Dia salat, dia berpuasa Ramadan, dia umrah dalam bulan Ramadan, dia haji, tetapi jiwa dia tidak hidup. Nabi SAW mengajak doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa. Perasaan darah yang naik turun ini perasaan takwa. Bukan takwa dengan makna kata badan kita buat dan badan kita meninggal. Ini mampu dilaksanakan ikhwan, demi Allah mampu dilaksanakan.
Kitanya hadir ini ikhwan, daripada matahari naik tadi sampai matahari jatuh, setitik arak kita tak minum. Demi Allah, kita telah takwa. Daripada subuh tadi sampai isyak kita salat. Demi Allah, itu sifat muttaqin, sifat takwa. Daripada naik matahari sampai jatuh tadi, demi Allah kita menjauhi zina. Ini sifat bertakwa. Kita tidak meninggalkan kewajipan yang Allah beri kepada kita satu hari suntuk hari ini. Makhluk-makhluk Allah di keliling kita ini menjadi saksi di atas ubudiyah kita kepada Allah. Tetapi dalam masa yang sama juga, jiwa kita bukan aliran takwa. Aliran takwa. Dipohon kepada Allah, jiwanya merasai takwa. Subhanallah ikhwan. Sangat susah ikhwan. Sangat susah. Apabila dia membaca ayat Allah Ta'ala, Rasulullah itu contoh, jiwa takwa itu datang. Petunjuk Allah Ta'ala itu datang dalam diri dia. Demi Allah, dia meyakini Rasulullah itu adalah contoh kepada seluruhnya. Dia yakin, dan untuk itu dia berjalan ke arah itu, dan dia meninggalkan segala-gala. Masya Allah ikhwatul iman. Rupanya kita masih ada lagi satu proses yang kita kena buat, kena pohon kepada Allah. Kita mendapat huda dan tuqa wal afaf. Minta jiwa yang lunak. Ketika orang datang minta maaf, dia mudah memaaf dan tidak berdendam dengan orang, dan dia tidak mengungkit bangkit segala salah orang pada dia. Kita mampu memaafkan orang, tapi bila masa berselang semua, bila kita sembang terkeluar nama dia, kita kata dia tu pernah minta maaf ke saya pun maaf, pasal buat muka teruk sangat hari tu, saya minta maaf lah dia. Kita tak mampu melupakan. Subhanallah ikhwan, dipohonkan jiwa ini. Wal ghina, kekayaan, ghina nafsi, kaya jiwa. Subhanallah ikhwatul iman. Rasanya hari-hari untuk kita balik bertemu Allah Ta'ala ini, kita perlu menghiasi diri kita dengan perkara ini ikhwatul iman. Supaya kerana kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di antara soalan yang ditanya di hari akhirat, tidak berganjak tapak kaki Adam, anak Adam, juga tentang an ilmihi, tentang ilmunya, di mana diamalkan. Tentang ilmunya ditanya. Kerana itu ikhwan, ketika itu sayalah orang yang paling kena rasa takut kepada Allah. Sebab dalam masa satu jam ini, saya orang yang paling banyak cakap. 1 jam tu contohlah, jangan duk ingat 1 jam saja, tu contoh saja, tak mesti 1 jam, mungkin 1.5 jam, 2 jam, itu contoh saja. Ikhwatul iman, kita sampai muka surat 97, masih berada di bawah bab sabar. Malam ini ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak menyambung kepada kita hadis An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi'abdihi asyarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia, dan apabila Allah menghendaki keburukan, dia menahan darinya hukuman kerana dosanya hingga dia menunaikannya pada hari kiamat. Ini perenggan yang pertama daripada hadis ini. Perenggan yang pertama daripada hadis ini, para ulama hadis pada perenggan yang pertama ini menyatakan hasan, dan sebahagiannya menyatakan sahih. Ala kulli halnya, kita boleh melihat ikhwatul iman bagaimana Allah Ta'ala berhubung dengan hamba dia. Iza aradallahu bi'abdihi al-khaira, kalau Allah nak bagi baik. Bukan saja hadis ni, hadis sebelum ni pun kita jumpa ikhwatul iman.
Hadis pada muka surat 94. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah nak jadi baik, yusib minhu. Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji dia. Dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi baik, Allah fahamkan dia agama. Ini di antara contoh-contoh yang kita boleh tengok kalau Allah nak hamba itu baik dunia akhirat. Allah bagi benda ni pada dia. Allah bagi benda ni pada dia. Quran kata kepada kita, man yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak bagi pada dia petunjuk, hidayah, Allah Ta'ala lapangkan dada dia menerima Islam. Wa man yurid an yudillah, siapa-siapa Allah nak sesatkan dia, Allah Ta'ala sempitkan dada dia untuk faham Islam. Seperti mana ka'annama yas'adu fis sama, seperti mana satu orang dipaksa naik ke langit, tak ada udara, makin naik makin tak ada udara, maka dia tak boleh menapah. Begitulah sempit dada, tak boleh menerima petunjuk Allah bila Allah nak sesatkan dia. Demikian ikhwatul iman, bila Allah nak bagi satu hamba tu baik, di antaranya dia kena memahami apa dia ikhwan, ujian adalah rakan yang tak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Ujian adalah saudara kembar bagi kehidupan. Insan nak hidup dan dia tak mau diuji, dia tak boleh hidup. Hatta Quran menyebut diuji manusia ini hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Aku jadikan mati dan aku jadikan hidup sebagai ujian. Atau dibungkus manusia dengan keingkapan, masuk dalam kubur, masih ada di dalamnya ujian. Ditanya marrabbuka, marrabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, masih ditanya. Ujian adalah saudara kembar bagi kehidupan. Maka apa Allah Ta'ala buat pada orang mukmin itu ikhwan? Pada si mukmin itu Allah Ta'ala uji dia dalam bentuk ajala lahu al-uqubata fid dunya. Allah Ta'ala segerakan kepedihan-kepedihan hidup di dunia. Subhanallah. Ini ikhwan, kalau orang bertanya, kita pun tidak ada jawapan. Tak ada jawapan. Lepas satu dia kena satu, lepas satu dia kena satu. Hadis ni kata ajala lahu al-uqubata fid dunya. Allah percepatkan kepedihan-kepedihan hidup dalam dunia. Tuhan percepatkan. Uqubah, kesusahan-kesusahan. Tuhan tidak hukum dia di hari akhirat. Tuhan bagi di dunia dan dia sabar. Hadis-hadis sebelum ni kita baca, siapa yang sabar, dia mendapat kurnia yang besar di sisi Allah. Dia mendapat ziyadatul hasanat, tambahan-tambahan kebaikan. Dia mati sebagai orang yang bersih di hadapan Allah. Centung pula dengan ayat daripada surah Ali Imran tentang in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Selama hidup dia itu, dia ikut Allah, dia ikut Rasul. Fattabi'uni, dia ikut Rasul, dia ikut Rasul. Dia diuji dan diuji. Dia sayang pada Rasul, yuhibbukumullah, Allah sayang pada dia. Wa yaghfir lakum zunubakum, Allah ampun dosa dia lagi. Dia ikut Allah, dia ikut Rasul, belum diuji apa-apa, dosa telah diampun. Dia ikut Allah, dia sayang Rasul, dia ikut Rasul dengan penuh kecintaan, dia dikasih oleh Allah dan dosa dah diampun. Kemudian dia diuji pula, dia sabar, kesabaran itu mengangkat dan mengampun segala dosa-dosa dia. Subhanallah, dia rida dengan apa yang berlaku pada dia. Subhanallah ikhwan. Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, sangat pelik si mukmin ini. Apa yang Tuhan uji dia, dia sabar. Apa yang Tuhan bagi pada dia, dia syukur. Dua perangai ni tak ada kepada lain melainkan pada si mukmin, Nabi kata. Subhanallah. Dan sebahagian daripada hidup ini ikhwatul iman, yang boleh menyelesaikan masalah hanyalah iman kepada Allah. Bukan kederat, bukan pemikiran, bukan apa-apa. Sebahagian daripada yang settle problem hidup kita adalah iman kepada Allah. Iman bahasa Arab, Melayu panggil apa ikhwan?
keyakinan yang bulat kepada Allah, yang tu boleh menyelesaikan bab. Banyak bab dia bagi selesai. Ketika hujah tak boleh bagi selesai. Apa boleh bagi selesai? Lepas satu uji, kita kena satu uji, kita pergi sembang dengan orang tua-tua. Orang tua-tua hak tak mengaji lah Pak Mit, hak mengaji tak, hak tak mengaji. Orang tua-tua tu kata pilah mandi bunga, cari ayak 7 kolah masjid, buat main bunga 7 macam, hak getah tak ada. Lepas tu sebagai pengkerah dia buat main rokok 7 jenis. Dia nak bagi kita mandi bunga, kita mandi bunga tak selesai. Kadang-kadang ujian dalam hidup kita ni ikhwan, kita selesai dengan apa? Dengan hadis Imam Tirmizi. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, dan Islam sebagai agamaku. Itulah kalimah penawar. Kalimah tu dia boleh bagi, dia boleh jadi ubat lebih daripada ubat yang kita telan dalam bentuk tablet. Subhanallah ikhwan, bagi orang yang sabar di atas ujian ini, Quran menyatakan wabasyiris sabirin. Tak usah cakap apalah kepada mereka, cuma kata gembiralah kamu, gembiralah kamu, kerana berita gembira sentiasa ada pada orang yang diuji dan dia sabar. Maka Allah Ta'ala buat demikian. Kadang-kadang ada juga satu hamba Allah Ta'ala tu, Allah biarkan dia buat jahat dalam dunia ini, Allah Ta'ala tak balas apa pada dia. Allah Ta'ala tak balas apa pada dia. Sihat, elok, walafiat, semua alhamdulillah sihat, tak ada apa. Demam pun tak, sesemua pun tak, batuk pun tak, apa pun tak. Sakit-sakit yang kronik lagi jauh tak ada. Tetapi apabila dia mati sahaja, dia mula menderita dengan satu pertolongan yang tidak dapat diberi bantuan. Nabi SAW juga kata, sesungguhnya besarnya balasan pahala ikut pada besarnya bala yang kita tanggung. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai satu kaum, pasti dia menguji mereka. Barang siapa redha, baginya redha Allah, dan barang siapa murka, baginya murka Allah. Tetapi perenggan yang kedua ini sebahagian ulama menyatakan dhaif. Sebahagian ulama menyatakan dia adalah dhaif. Tetapi mafhum dia sahih. Mafhum dia sahih. Kerana mafhum dia diambil daripada bab-bab yang lain. Perenggan yang kedua ini dhaif, tetapi mafhum dia sahih. Apa dia ikhwan? Makin berat kita diuji oleh Allah dan kita sabar, tentulah tak sama dengan kawan yang uji sikit-sikit. Antum tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa ujian paling besar? Dia bertemu dengan tali gantung. Di Malaysia nak bertemu tali gantung ni kerana kena pelari dadah dengan ganja. 324 mandatory, kerja berat, gantung sampai mati. Tapi Ibn Taymiyah tak pelari ganja, kena gantung sampai mati. Pasal apa? Pasal menegakkan sunnah. Antum boleh fikir dengan tragedi ini. Insan digantung kerana mencintai Nabi, insan dibunuh. Ibn Taymiyah tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah rampai harta benda orang, dan dia bukan ahli buruh keluar membawa pemberontak-pemberontak menggulingkan kerajaan pada masa itu sampai kerajaan boleh tangkap dan gantung dia. Tidak ada dan tidak ada. Apa kesalahan besar dia di sisi undang-undang? Kerana dia nak ikut Allah dan nak ikut Rasul secara sahih. Orang-orang sufi dan tarekat tak boleh berdiam diri melihat tragedi ini. Kalau pengaruh Ibn Taymiyah diterima oleh istana, kalau pengaruh Ibn Taymiyah diterima di dalam kerajaan, kerajaan akan merombak undang-undang yang baru berdasarkan ilmu dia. Dan ini satu malapetaka untuk kita. Sekat, orang putih kata do something, jangan tengok saja. Maka fitnah berlaku. Dan dia sampai ke tali gantung. Dan mati dia di atas tali gantung. Dan sesungguhnya dia mati dengan husnul khatimah. Subhanallah. Benarlah, mafhum hadis ni adalah sahih. Tetapi mungkin sanad dia menyebabkan dia jadi dhaif. Tapi mafhum dia benar, disokong oleh benda-benda yang lain. Subhanallah ikhwan. Kerana itu ikhwatul iman, hadis ni sebagai penawar untuk orang yang diuji. Makin kita bersabar, kita suruhlah Allah. Allah firmankan kepada kita,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala ni ada nama-nama yang indah, serulah dia. Allah Ta'ala ni ada nama-nama yang indah, 99 nama Allah. Siapanya hafal, siapanya ulang dan mengulang, Nabi kata untuk dia syurga Allah. Hadis Imam Bukhari. Ketika kita susah, panggillah nama Allah, berwiridlah dengan nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita bacakan dalam Quran, law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, sampai ke bawah tu, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus. Ini semua nama-nama Allah, ulang dan ulang dan ulang. Dia akan menjadi penawar dalam hidup. Tetapi ikhwan, ketika mulut melafazkan nama Ar-Rahman, pastikan hati hidup dengan sebutan Ar-Rahman. Hati kita ni kita kena pujuk dia. Bila mulut kata sesuatu, hati pergi dengan apa yang kita sebut. Kalau hati berpaling ke lain, ikhwan, tubuh badan kita tak akan bagi apa-apa respon kepada apa yang kita sebut. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawakan hadis ini sebagai hujah kepada kita bahawa setiap ujian yang kita tanggung, berat ataupun ringan, ada balasan dia. Dan itu bukan tanda Allah benci kita dan Allah marah kita. Ya kawan, satu perkara kita kena belajar dengan agama ni, apa dia? Sifat Allah hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, tidak ada pada tempat lain. Kita nak tahu bagaimana Allah berhubung dengan kita, bukan melalui perasaan dan sangka. Ini adalah syaitan. Kita nak tahu Allah tu macam mana dia dengan kita, kita terus kena kepada Al-Quran. Dan kita kena mukmin dengan ayat-ayat Al-Quran, baru kita boleh merasai Allah. Kita diuji. Tiba-tiba doa kita Tuhan tak makbul. Apa perasaan kita kata? Awak jadi macam ni. Tak mana salah aku ni? Itu perasaan. Itu bukan sifat Tuhan, itu perasaan. Mata kita mula tengok kawan tu doa di Kaabah, Tuhan makbul. Aku doa pasal Tuhan tak makbul. Perasaan kita kacau. Kenapa Tuhan buat begini? Ini semua tidak ada kena-mengena dengan Tuhan. Apa yang kita lalui, kita nak tahu Tuhan berhubung dengan kita macam mana, antum mesti terus kepada Al-Quran. Kalau Allah menyatakan dia Rahman, demi Allah yakinlah dia Rahman. Walaupun mata kita, hati kita merazai belum tertolong, demi Allah namanya Ar-Rahman, sifatnya adalah Ar-Rahman. Sifat Allah bukan daripada perasaan dan sangka. Sifat Allah mesti daripada ayat Allah. Antum kena pisah di antara perasaan kita kepada Allah dengan sifatnya. Allah kata mewakili sifat dia. Banyak orang-orang ketika beriman dengan sifat Allah, dia tersalah menilai. Awak Tuhan buat begini, Tuhan tidak berbuat begitu. Kau kembalilah kepada sifat Allah. Dia Malik, dia Khalik, dia Kudus, dia Muhaimin, dia Aziz, dia Jabbar, dia Latif. Itu semua sifat dia yang kau mesti yakin. Bila-bila pun kau kena yakin benda itu. Namanya sangat indah mewakili Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, nama yang sangat indah. Kerana itu nama-nama yang tidak layak dikatakan nama Allah, tak boleh kita katakan nama Allah. Tak boleh kita katakan nama Allah. Kerana itu ikhwan, hati kita berhubung dengan Allah dengan jalan yang betul. Hati kita mesti mukmin pada Allah, ikhwan. Mukmin pada Allah. Kita kata iman itu apa dia? Iman itu keyakinan kepada Allah yang jazam, yang tidak berubah, yang tidak boleh berubah. Iman itu iman itu apa dia? Iman itu ialah keyakinan yang disimpul mati. Kalau 10 tahun dah kita berdoa, doa kita belum dimakbul, demi Allah kita kata Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Itu kita beriman dengan Allah, ikhwan. Kerana Allah tak pernah bagi tahu melalui hawa nafsu sifat dia. Dia bagi tahu melalui kalam dia, wahyu kepada Nabi. Kita pergi ziarah orang sakit, dia kata saya dah sakit 6 bulan, duk doa banyak, ubat pun makan banyak dah tapi tak lega. Kita kata pak cik, kembalilah kepada Allah. Kembali sebutkan sifat Allah seperti mana Allah sebutkan sifat dia. Jangan kita sebut sifat Allah macam mana kita ingat dalam hawa nafsu kita. Ini satu perkara yang salah. Ini termasuk dalam tauhid asma wa sifat, ikhwan. Mesti betul cara kita iman pada Allah.
Ni Tuhan tak makbul. Kau melihat Tuhan tak makbul, satukah sifat Tuhan? Sifat Tuhan ini Quran tak pernah meletakkan had. Kalau nama Tuhan disebut 99, tapi sifat Quran tidak pernah menyebut had sifat dia. Subhanallah. Subhanallah. Panggillah nama Allahnya indah-indah. Panggillah nama Allahnya indah-indah. Kalau betul aliran hati kita ini ikhwan, kita akan dapat menguasai sesuatu. Seperti saya sebutkan satu contoh baru ni di depan kawan-kawan. Ketika satu orang bertanya, agak kaya lah, nak kata kaya macam Ismi Ulam Raja dengan Sadiq Sekaraga tu dah lah, tapi kaya lah, lebih kurang macam Haji Bakhil, gudang di darat, kapal di laut, kaya lah juga. Apa soalan dia? Soalan dia, apa saya dapat kalau saya buat ibadat? Simple. Kawan sebelah saya kata apa? Boh penampak, boh dia tahu apa dia dapat. Nak tahu sangat apa dia dapat. Apa saya dapat kalau saya buat ibadat? Soalan ni antum, saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Kenapa? Kerana memang kita dapat dengan ibadat. Apa yang kita dapat? Ikhwatul iman, benda paling besar kita dapat dengan ibadat apa dia? Rawatan daripada Allah. Allah merawat hamba-hamba dia dengan ibadat. Kita naik Jabatan Pulau Pinang, jam bukan main. Sampai tengah kita tengok polis semua duk tengok dalam laut. Rupanya ada orang terjun. Kita pergi ke hospital, kita tengok doktor duk pam dada kawan tu. Kita ingat kena serangan jantung. Rupanya dia campur racun tikus dia dalam kelorong, dia telan. Dia nak bagi mati. Habis depa ni semua sihat ikhwan. Ada yang pula masuk hospital gila. Pasal apa dia masuk hospital gila? Dia diuji dengan saham yang jatuh. Saham jatuh. Saham dia jatuh sampai dia jadi gila. Ikhwan, antum renunglah semua ni. Kita dilanda masalah ikhwan, tapi belum sampai tahap tu. Soalan dia, masalah kita pun berat. Masalah kita pun berat. Tapi apa yang merawat jiwa kita sampai kita tak buat benda itu? Ibadah. Ibadah yang kita buat. Kalau orang tanya apa awak dapat, awak buat ibadat. Ketika kita nak pergi semayang, dalam poket kita ni ada RM4.5. Kita pun takbir semayang Isya, Allahu Akbar. Semayang pula cara sunnah lagi. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cuba cek duit kita, duk RM4.5 situ, dia tak jadi RM14. Jadi apa aku dapat 4 rakaat sembahyang Isya? Engkau mendapat rawatan di sisi Allah. Minit yang berjalan, minit yang berlalu, jam yang berlalu dengan peribadahan dan ubudiyah kepada Allah, kita ini hamba yang penuh dengan penyakit. Maka ibadah, rokok kita, i'tidal kita, sujud kita, sabar kita, takwa kita kepada Allah, rasa sayang kepada Allah, mencintai agama ini semua rawatan di atas musibah yang kita sedang tanggung. Sampai hari ini masalah kita tak selesai. Sampai hari ini kita masih meneruskan hidup ikhwan. Apa yang menjadi kekuatan kita? Ibadah berhubung dengan Allah. Ibadah. Dan demi Allah ikhwan, ini satu nikmat yang tidak akan dirasai kecuali oleh mukmin kepada Allah. Kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jiwa kita lain ikhwan. Jiwa kita lain. Tadi kita buat kerja, tiba-tiba orang bang, kita lari melulu ambil air sembahyang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kita masuk dalam saf, kita takbir, Allahu Akbar, kita sembahyang, kita memuji Allah. Kita memuja Allah. Kita berdoa kepada dia, kita bertasbih kepada dia. Demi Allah ikhwan, ketika kita rokok, kita menyatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih.
kita puji dan kita sanjung dia. Semua ini tidak sia-sia ya kawan. Walaupun nilai tasbih itu di sisi hukum fiqh nilai dia sunat hay'ah aja. Sunat hay'ah. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sunat hay'ah aja. Perhias salat aja. Tetapi apa fadilat dia? Dia adalah rawatan dalam hidup ini selama kita diuji oleh Allah. Hati kita kuat kerana kita beribadah kepada Allah. Cuba antum tengok ada hari kurang ibadah, jiwa kita mula lain, kesabaran kita mula kurang, hawa nafsu cepat menguasai kita. Kita mudah melakukan tafsiran dalam hidup. Tapi hari kita jaga ibadat kita, antum tengok pemikiran kita lain, langkah kita lain, ujiannya masuk, hati kita makin kuat menanggung. Walaupun beban tu tak kurang, tetapi demi Allah jangan tinggal ibadat ikhwan. Dia adalah rawatan dalam hidup mukmin sampailah bertemu dengan kain kapan. Sebagaimana orang bermaksiat, dia ambil RM1,000, dia pergi di dandut ke, dia pergi di mana-mana kelab, dia bagi RM1,000, dia puas. Dia minum ayak, bau aja, tak ada minum, dia dah melelong dah. Dia puas. Dia bawa kereta sampai tak nampak jalan, tutup pokok pisang pun dia puas. Masuk hospital bengkak kepala ni, doktor kata awak melelong semalam. Dia kata seronok. Puas, dia kata. Puas perhabis RM1,000. Tetapi apabila masalah menimpa dia, dia cemas. Dia gelabah. Dia pergi kawan, kawan tak dapat bantu. Dia pergi ke sana, sana tak dapat membantu. Tapi mukmin yang miskin, yang papa ke dana ni, yang habuk pun tak ada dalam poket ni, dia hanya berhubung ibadah dengan Tuhan. Ibadah menjadi rawatan. Pasal itu ibadah ini satu kurnia daripada Allah yang sangat ajaib. Yang sangat ajaib. Subhanallah ikhwan, sangat ajaib. Mungkin si kaya ini dia tidak dapat itu ikhwan. Antum yang mengaji siang malam dapat itu. Ibadah adalah rawatan hati mukmin daripada sisi Allah. Pasal itu Allah firmankan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Satu je Tuhan minta, kau ikhlaslah beribadah kepada aku. Lain semua aku urus untuk kau. Lain semua kita urus. Allah akan urus untuk kita ikhwan. Ikhlas untuk Allah. Ikut jalan Nabi Muhammad dan tawakkallah hidup ini pada Allah. Allah akan urus kehidupan kita. Akal jadi buntu, iman dalam hati akan meleraikan kebuntuan itu. Subhanallah. Dan kita belajar daripada Al-Quran pada satu ayat Allah Ta'ala kata apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, sejuklah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Antum cubalah tengok ayat ini antum. Sangat hebat hujah daripada sisi Allah dan kesaksian Allah. Ibrahim dibuang dalam api, kederat apa boleh lepaskan Ibrahim? Tapi lagi-lagi yang melepaskan Ibrahim bukan kederat, bukan pemikiran, tetapi hati yang terus diberi kepada Allah secara mutlak. Jadi keajaiban yang alam menjadi saksi. Yunus ditelan oleh pohon ikan ikhwan. Siapa nak pergi selam, pergi hambat ikan tu? Siapa nak pergi selam? Kalau kita ada pakar-pakar penyelam, kita nampak kawan tu kena makan dengan ikan, penyelam mana nak beli insurans yang boleh cover dia? Tak lepas ikhwan. Tetapi Quran bercerita kepada kita, Yunus terdampar di tepi laut dengan selamat. Apa yang menyelamatkan Yunus? Kederat, pemikiran, otak MacGyver, Mission Impossible? Tak. Tak. Lagi-lagi yang menyelamatkan Yunus apa dia? Mukmin kepada Allah. Mukmin kepada Allah. Ayub alaihi salam, Tuhan bagi pada dia penyakit. Penyakit, makan ubat, bukan tak makan ubat, sakit. Apa yang menyelamatkan Ayub alaihi salam? Jiwanya mukmin kepada Allah. Subhanallah ikhwan. Akan sampai hari itu, insan akan mengambil ibadah kepada Allah menjadi sumber keselamatan. Lah sumber keselamatan kita duit, kuasa. Ini kalau kalah pilihan raya mampu poci. Poci. Bumi mana nak lari ni? Dengan skandal tu. Tapi saya cerita di negeri Pasir Dua Butir dengan Pasir Berdengung. Saya tidak cerita dalam kita punya country. Ni outside.
from our country. Kalau Menteri Pasola kena tangkap lah, buluh runcing satu, dia cucuk tapak kaki, keras mampus, tak ada mengucap. Apanya boleh menyelamatkan manusia? Manusia akan datang dengan ibadah supaya Allah selamatkan dia. Demi Allah, ini kebenaran ikhwan. Tengoklah insan-insan yang sombong di luar sana, tiba-tiba Allah jatuhkan satu musibah dalam hidup dia. Doktor kata, isteri awak ni kena kanser yang serius. Bukan kata serius, chronic, more than serious. Ketika itu insan yang sombongnya, alpa, yang takabur ini, dia akan ambil ayat semayang, dia akan mempertaruhkan ibadah supaya Allah selamatkan dia. Butakah insan? Ibadahlah yang merawat kehidupan insan. Kenapa insan tidak beribadah kepada Allah? Insan akan mempertaruhkan ibadah. Sahabat doktor kata, sorry to tell you my brother, isteri awak ni susah lah. Bukan kata 50-50, saya bagi tahu betul-betul lah 80-20. Ada dah insan bila dengar tu, dia tersandang. Oh my God, dia kata lagu tu. Lepas tu dia lari keluar daripada hospital, dia pergi beli ayam cak kepala bulldog tu, 18 punya ayam. Dia tuang-tuang, dia kata, Tuhan tolonglah aku. Dia bos mangkuk. Insan tidak pernah ambil maksiat untuk minta Allah tolong dia. Jiwa insan sedang benda itu, tetapi hawa nafsu telah tipu hati manusia. Akhirnya dengan sekeping surah Yasin, dia buka ayat mata, dia turun basah surah Yasin, terkaku mulut dia minta tolong kepada Allah. Apa kita dapat dengan ibadah? Ibadah adalah rawatan dalam hidup ini ikhwan. Pesanlah kepada keturunan kita, jangan tinggal ibadah. Telah benarlah petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad dan kita meneladani baginda. Ibadahlah yang menyelamatkan manusia. Ikhwatul iman. Hadis yang berikutnya, subhanallah, hadis ini panjangnya. Nak baca ke nak berhenti? Saya fikir elok. Kalau baca mau 10 suku, kalau berhenti dah selamat dah. Panjang hadis ni. Tu nak baca ke nak berhenti? Kalau baca, kita baca yang Melayu, jangan baca yang Arab. Kita baca yang Melayu. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ambil hadis yang kedua ni ikhwan untuk sokong lagi bagaimana kita akan melihat dalam hadis ini keajaiban orang yang sabar di atas ujian Allah yang menimpa satu keluarga yang bernama keluarga Abu Talhah dan isteri dia yang bernama Ummu Sulaim. Mari kita belajar dengan keluarga besar ini ikhwan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, adalah seorang putera laki-laki Abu Talhah radhiyallahu anhu mengadu rasa sakit. Lalu Abu Talhah keluar dan bocah kecil itu kembali meninggal dunia. Ni bocah ni bahasa Indonesia, budak kecil itu. Yang si kecil itu meninggal dunia. Anas dengan Talhah, siapa dia? Talhah adalah bapa tiri Anas. Bila Anas bin Malik, bapa Anas meninggal, tak masuk Islam di Syam, maka Ummu Sulaim mak Anas jadi janda. Talhah masa tu dia tak masuk Islam lagi. Abu Talhah dia duk pere kat Ummu Sulaim, nampak segak dia berkenan. Jadi Ummu Sulaim kata, hang boleh kahwin dengan aku dengan syarat mahar dia hang kena mengucap 2 kalimah syahadah. Hang kena mengucap 2 kalimah syahadah. Abu Talhah pun timbang mai pendek kisah lah, pasal 8 bagi 10 dah. Pendekkan kisah, dia masuk Islam dengan mahar 2 kalimah syahadah. Maka jadilah Abu Talhah ni bapa tiri. Orang putih panggil pak tiri ni apa dia? Stepfather. Kira bapa tu rajin melangkah, stepfather. Maka bila Abu Talhah kahwin dengan Ummu Sulaim, dapat satu anak. Jadi adik tiri Anas lah, adik dia lah.
Dia kata adik dia ni satu hari sakit, mengadu sakit. Kebetulan Abu Talhah pak tiri dia kena keluar pergi cari nafkah, keluar. Tiba-tiba adik dia mati. Tak sekala Abu Talhah pulang, dia bertanya apa yang dilakukan oleh anak kita. Abu Talhah tanya kepada isteri dia, Ummu Sulaim, anak kita macam mana? Ummu Sulaim, iaitu ibu dari anak kecil itu, menjawab. Anas cerita betul. Dia tak abang kata adik tiri dia. Dia kata Ummu Sulaim punya anak. Kan ini mamak punya bahasa kan. Dia Arab dengan mamak ni dia sama sebenarnya. Baik. Apa kata Ummu Sulaim? Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Ummu Sulaim, tapi budak tu mati. Ummu Sulaim kata apa? Ummu Sulaim kata dia lebih tenang daripada, awak dia bunyi. Dia tenang daripada biasa. Dia tenang, ikhwatul iman. Baik. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan. Kemudian dia menghidangkan makan malam untuknya. Dan dia pun ini Abu Talhah menikmati makan malam. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan daripada Ummu Sulaim. Anak tu dah mati jadi mayat. Hak bini kata kat lelaki dia, anak kita lebih tenang. Lepas tu Ummu Sulaim pun sedia makan malam, bagi lelaki dia makan. Dengan makan malam, dengan isteri dia, layan dia malam tu sekali. Subhanallah. Subhanallah. Ikhwan, ada satu pelajaran di sini. Apa dia? Perkataan Ummu Sulaim tu. Perkataan Ummu Sulaim, apa dia kata kepada suami dia? Huwa askanu makana. Anak kita lebih tenang daripada kemarin. Kemarin dia sakit kan, hari ini dia lebih tenang. Apa pelajaran kita dapat, ikhwan? Apakah hari kita lebih tenang? Melainkan hari kita balik bertemu Allah dengan hati yang serah kepada Allah. Itulah hari paling tenang, ikhwan. Hari apakah paling gelabah dan ngeri kalau bukan hari kita balik dengan Allah? Jiwa kita ini tidak tenteram kerana belum beriman kepada Allah. Allah katakan, man atallaha biqalbin salim, man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang pada Allah dengan jiwa yang salim, dialah yang selamat. Allahu akbar. Tak tenangkah ikhwan bila Allah Taala firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hari apa lebih tenang daripada hari ini? Wahai hambaku yang memiliki nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ini orang tersuh, dia kata nafsu tu, nafsu ni. Tak, bukan nafsu tu semua. Bukan nafsu tu. Mukmin beriman pada Allah di dunia, Allah uji dia macam-macam, dia sabar, dia beriman dengan Allah, dia yakin dengan Allah, dia serah urusan dia kepada Allah. Itulah nafsul mutmainnah. Semua kita boleh dapat nafsu tu, ikhwan. Kafir bukan nafsul mutmainnah, dia tidak mutmainnan, itmi'nan, jiwa dia tidak itmi'nan, tidak tenang. Sampai tenang itu Allah Ta'ala katakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kita tengok bagaimana Tuhan kamu redha kamu setelah kamu meredai Tuhan kamu. Fadkhuli, masuklah kamu ini dalam hamba-Ku. Masuklah kamu ini ke dalam syurga-Ku. Masa ayat ni turun dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia duduk kat Nabi. Dia kata apa? Dia kata, ma ahsana hadza ya Rasulullah. Alangkah cantiknya benda ni. Alangkah cantiknya sebutan ini. Bila dia kata lagu tu, Nabi kata kepada Abu Bakar, amma innahu sayaqulu laka hadza. Ketahuilah kalimah ini kepada engkau lah akan diseru, wahai Abu Bakar. Allahu akbar. Subhanallah, ikhwan. Apa makna mutmainnah? Jiwa yang damai ketika diuji oleh Allah. Apa makna mutmainnah? Jiwa kita ni bergelora dengan ujian Allah, tetapi kita pujuk dia beriman kepada Allah. Inilah jiwa yang mutmainnah. Subhanallah, ikhwan. Subhanallah.
Ada ramai sahabat kita diuji bukan-bukan. Ada ujian rumah tangga, ada ujian mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, ada mertua baik, menantu macam hantu, ada menantu baik, mak mentua macam setan. Macam-macam ujian. Antum tengok Kasim Selamat sikit punya baik ke? Dapat mak mentua Nyonya Mansur. Subhanallah. Lagu ni punya doa dah. Lagu ni punya doa dah. Apa bicaranya, apa sebutannya, apa laluannya insan ambil, dia pujuk jiwa dia damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Mukmin tenang hati dia dengan Allah. Ketahuilah, zikirlah kepada Allah, hati kamu akan jumpa mutmainnah, jumpa sakinah. Allahu akbar. Kerana itu ikhwatul iman, subhanallah, subhanallah. Ketika dia telah selesai, isterinya berkata, mereka telah mengubur anak kecil itu. Maka keesokan harinya Abu Talha mendatangi Nabi. Dah besok pagi dah, baru Ummu Sulaim habaq kepada suami dia yang kata anak kita ni huwa askanu makana, dia lebih tenang, dia lebih tenang lagi. Huwa askanu makana, dia lebih tenang. Maksudnya dia mati dah bang. Jadi Abu Talha ni terkejutlah. Habis yang semalam aku duduk makan nasi itu mayat ada dalam rumah. Yang semalam tu hang layan aku mayat ada rumah ke? Hang duk buat leceh apa ni? Marah, itu sifat manusia biasa. Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian berbulan madu semalam? Ini tuan kitab kita punya bahasa. Tuan kitab kita punya bahasa. Nabi tanya kepada Abu Talha. Nabi kata, a'arastumul lailah? Nabi kata, semalam melalui malam pengantin ke? Semalam melalui malam pengantin ke? Jadi sahabat dengan Nabi cakap betul. Kalau kita mampu nak cakap betul. Nabi dengan sahabat cakap betul. Sahabat kata, na'am. Ya. Ya Rasulullah, ni saya nak abang. Anak saya mati, hang cuba tengok Ummu Sulaim buat lagu mana kat saya. Hang tengok, saya tanya kat dia, budak tu lagu mana? Dia kata budak tu dah tenang, setenang-tenangnya. Betul lah, mati tenang lah. Budak tu pula budak kecil, ahli syurga. Ahli syurga. Lepas tu dia bagi saya makan sedap, dia layan pula saya semalam. Mana saya tak terbakar dengan dia ni? Nabi SAW tahu manusia ni dalam masalah. Dia tanya bagi kawan tu lupa saat masalah. Nabi kata, a'arastumul lailah? Semalam ni lalui malam pengantin ke? Naam, ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Allahumma barik lahuma. Bateri sampai low dah. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, berkatilah untuk mereka berdua ni. Maksud dia apa? Anak hang mati kan? Semalam dah melalui malam pengantin. Mudah-mudahan semalam punya aktiviti menjadikan anak, dan anak itu diberkati oleh Allah. Nabi cakap macam tu. Kita jangan cakap lagu tu, kena penampak mampu. Ada cakap lagu tu. Nabi dia boleh cakap, Tuhan bagi kat dia benda ni semua. Dia tengok masa depan. Sambungan hadis itu, maka dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Hadis ni direngkaskan. Maka lama dah lepas tu Ummu Sulaim mengandung, dapat satu anak laki-laki. Dapat satu anak laki-laki, yang anak laki-laki itu dinamakan dengan nama Abdullah. Dengan nama Abdullah. Maka Abu Talha berkata pada aku, bawalah dia hingga kamu datang membawanya kepada Nabi. Dah habis tanam mayat tu semua, lama dah lah nak boleh anak ni, nak beranak lama lah. Dapat anak laki-laki seorang. Abu Talha kata dekat Ummu Sulaim, ni anak ni baru beranak, ambil budak ni terus bawa pergi kat Nabi. Dan dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Bagi kurma berapa biji. Kemudian beliau bertanya, kemudian Nabi SAW tanya, apakah ada sesuatu bersamanya?
Ama'ahu syai', Nabi tanya ama'ahu syai', hang bawa budak ni ada apa-apa tak? Ni sahabat minta Nabi tahnik. Menjadi amalan Nabi, amalan sahabat ikhwan ketika Nabi hidup, dia pernah Nabi kunyah buah kurma tu, lepas tu ambil buah kurma mulut Nabi tu pergi tempek dalam mulut anak mereka. Dia pernah yang tu nama dia tahnik. Cuma tahnik sahabat buat tu pasal apa? Kerana nak mengambil berkat ayat liuk Nabi tu. Itu kata para ulama, kalau kita buat tahnik kerana, kalau sahabat buat tahnik kerana nak ambil berkat Nabi, bermakna ayat liuk kita tak berkat. Maka kita tak ada tahnik lah. Pasal ayat liuk Nabi yang tahnik tu. Nabi mamah buah kurma, Nabi tanya ama'ahu syai', ada apa-apakah? Dia bagi buah kurma, Nabi mamah sampai hancur, Nabi ambil, Nabi bubuh dalam mulut budak tu. Ayat liuk Nabi dah masuk dalam mulut ayat liuk budak tu, insya-Allah sampai besar budak tu tak isap okok sampai besar. Oh subhanallah, subhanallah. Tahnik, Nabi tahnik. Allahu akbar. Jadi kalau sahabat buat lagu tu kerana sahabat nak ambil berkat yang ada pada Nabi, bermakna apa yang sahabat buat itu khusus untuk Nabi saja. Pasal mulut kita tak ada berkat dengan macam-macam, dengan bubuk kacang, buah durian, bubuk serawak, mana boleh ada berkat? Tak ada. Tapi kalau kita tanya, awak tahnik ni pasal apa? Pasal tahnik ni bukan lepas 7 hari. Tahnik ni beranak-beranak pi. Kita dah biar 10 hari. Budak tu dah makan susu, dah makan semua. Nanti di belakang ni Ummu Sulaim kata pada Anas, ambil adik hang ni, jangan bagi siapa-siapa susu dia, terus bawa pergi pada Nabi. Maka tahnik ni tengah perut budak tu kosong, beranak-beranak perut dia kosong, bawa pergi bagi dia makan buah kurma yang Nabi hadam, Nabi hancurkan dengan mulut Nabi, masuk dalam perut dia. Itu tahnik. Tapi ada ulama kita kata, kerana budak ni baru beranak, perut dia kosong kan, kalau kita maksudkan dengan tahnik itu, kalau sahabat buat pasal nak ambil berkat Nabi, kita buat bukan pasal nak ambil berkat, pasal kita nak perut budak ni kosong, buah kurma lah jatuh dulu dalam perut dia. Kalau macam tu buatlah. Kalau kita punya ingat macam tu buat. Tapi kalau kita punya ingat tahnik ni kita nak ambil berkat, tak ada, maka dia jadi tak sunnah. Tapi kalau kita punya ingat budak ni beranak-beranak perut dia kosong, sepatutnya buah kurma lah jatuh dulu dalam perut dia, maka lagu tu buatlah. Lagu tu kita buatlah. Maka sahabat yang benarnya dia buat tahnik kerana berkat Nabi tu. Yang tu yang betul. Dia buat kerana berkat. Bukan kata Nabi ayat liuk dia saja ikhwan. Nanti kita akan jumpa hadis Ummu Salamah isteri Nabi, dia simpan rambut Nabi, dia buh dalam botol, dia buh dalam air, dia goncang. Bila ada orang sakit, dia tuang, dia bagi minum. Hadis-hadis semua ada. Menyebabkan para ulama kita duduk berbincang. Akhirnya apa yang ada kaitan dengan Nabi itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Tetapi dari Nabi sendiri, Nabi tak pernah suruh siapa buat begitu. Nabi tak pernah suruh Ummu Salamah buat lagu tu. Ummu Sulaim pun ada cerita dengan Nabi pula. Ummu Sulaim ni, kalau Nabi nak pergi semayang, Nabi nanti singgah sat rumah dia. Nabi nanti tidur. Nanti kalau kita ada masa kita pergi umrah ramai-ramai kan, satu jemaah kita pergi umrah, kita bolehlah tunjuk tamana rumah Ummu Sulaim, tamana rumah Abi Ayyub Al-Ansari, tamana rumah Abu Bakar, tamana telaga yang Talhah sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Pasal Saudi dia palam semua. Tapi kita boleh pergi, tengok ke universiti dia ada dia punya apa, asal itu punya tanda-tanda tu, kita boleh tengok daripada peta dia tu, kita boleh cam dan dia bagi kita tengok. Kalau kita pilih lagu ni tak nampak apa dah. Rumah Bilal masuk kok mana, pasal apa, Mekah, Madinah ni, masjid Madinah dia pagang keliling pagang tu dia nak habang, itulah qaryah Nabi duduk. Pagang masjid Madinah tu dia besar, dia nak habang kata itulah qaryah Nabi duduk. Lain bukan kawasan Nabi duduk. Nabi tidur peluh
Ummu Sulaim bagi tolak, Nabi letak bawah dia, jadi ayat peluh tu kenalah tolak Nabi, tolak tu Nabi pun bangkit pi. Ummu Sulaim ambil tu tolak tu, parah peluh Nabi dia dapat peluh Nabi, dia simpan. Nabi tengok-tengok, Nabi tak apa ni, dia kata nak tunjuk ke anak cucu aku yang kata peluh hang ya Rasulullah. Tapi Nabi golek kepala, awak pergi jadi sampai setara tu, Allah suruh hang ikut aku, sunnah aku, bukan suruh pergi ambil yang peluh aku. Tapi sahabat buat lagu tu, pernah ada tragedi macam tu sahabat buat, pasal mereka mengambil berkat daripada Nabi. Apabila Nabi wafat, benda ni semua stop. Sampai hari ni orang kata ni rambut Nabi, ni jubah Nabi, ni janggut Nabi, kita kata apa? Allahu a'lam. Mungkin betul, mungkin tak betul. Lagi tak betul, dia pergi mana museum kan, dia kata rambut Nabi, Syekh tu kata replika. Syekh tu habang replika. Ni rambut Nabi tapi replika. Dia kata replika pun rambut Nabi juga. Dia ambil, dia celok dalam mayang lagu ni, dia tutup, dia bawa balik rumah dia. Dia kata dia buat ibu ayam. Dia buat ibu ayam. Sakit dia minum, sakit dia minum. Dia kata ayak rambut Nabi. Syekh Arab tu habang replika. Dia kata replika pun kira original lah. Ini semua kerja merepek bin mengarut. Kerja ni boleh jadi syirik kepada Allah. Jadi Ummu Sulaim ni dia nak ambil berkat daripada Nabi SAW. Apa jadi? Kemudian Nabi mengambilnya lalu mengunyahnya, kemudian mengambilnya daripada mulut beliau dan meletaknya pada mulut si bayi, kemudian mentahnik, menggoleskan pada langit-langit atasnya dan memberi nama Abdullah. Nabi kata anak ni nama Abdullah. Nabi tahnik, ambil berkat. Nabi kata anak ni buh nama Abdullah. Itu satu riwayat kita baca. Muka surat 101 ada lagi satu riwayat yang cerita macam ni juga. Tapi riwayat muka surat 101 ni kena bawa pergi minggu depan lah. Dia tak boleh pindah time ni. Kalau cerita pun dia jadi macam ayak penuh, dia melimpah. Pasal time ni berhenti cantik tak mengantuk, tak apa, rokok pun tak rasa lagi. Levi lagi tak boleh pergi. Jadi kita baca satu riwayat ni. Riwayat ni kita sambung minggu depan ke? Minggu depan ke bulan depan ke? Kalau minggu keempat dia lah. Kalau minggu ke satu tak ada lah. Kita tengok. Ini satu riwayat. Tapi dalam riwayat pertama ni ada dua perkara dah kita belajar, ikhwan. Satu apa dia? Mukmin itu tenang bila balik bertemu Allah. Saya katakan mukmin tenang dia balik bertemu Allah. Pasal Allah nak balas dia, pahala, syurga, semua Tuhan balas. Yang kedua ikhwan, pada riwayat pertama ni kita ada belajar satu benda. Apa dia? Ummu Sulaim. Dia tak cakap cerita sebenar kepada Talhah. Talhah tanya anak kita macam mana? Dia kata lebih tenang. Tapi dia tak abang kata anak kita mati. Dia tak abang. Ini ada satu pelajaran. Apa dia ikhwan? Di sini ada dalil kita boleh menyembunyikan satu cerita sebenar daripada si fulan. Kalau bercerita sebenar pada dia, dia jadi gelabah. Dan kita mengambil masa lain nak cerita pada dia. Tidak salah. Dan ini tidak dianggap bohong, tidak dianggap dusta. Bahkan itu nama dia kita mengontrol keadaan. Itu tidak salah. Tak salah. Banyak benda kita kalau balik kita cerita kat bini kita, tak boleh tak boleh. Kita ambil take time. Kereta 3 bulan dah tak bayar Pak Amir kan. Tak boleh kita pergi habang kereta 3 bulan tak bayar. Itulah abang duk tu 3 bila nak mai. Kita sengap Ustaz, biar kereta tu kena ambil pergi, kita slow talk kat dia pelan-pelan. Wahai masa beli kereta tu sama-sama kongsi duit, tapi tak mau bagi dia gelabah. Termasuk kes mayat ke, abang kita meninggal, kita nak abang kat mak kita, mak ni abang meninggal, abang kot telefon, dia teriak lah. Kita boleh sembunyi sat. Bila kita bertemu dengan kondisi yang penting, kita cerita benda sebenar, keadaan jadi tak terurus, kita boleh sembunyi sat. Ataupun kesihatan diri kita sendiri. Kata sahabat macam mana? Saya sihat. Wahai kena kanser. Dia kena kanser.
Doktor cek-cek kena kanser. Pasal apa? Isap rokok sehari 6 kotak. 6 kotak. Kena kanser. Bila dia habang kat bini dia, oh jadi kalang kabut dah. Daripada duk pergi makan kenduri macam biasa, kan macam kita orang jantan lah. Tapi bukan orang jantan kita ni, orang jantan lain lah. Dia kena kencing manis. Dia nak abang kat bini kata dia ada kencing manis tu. Habis sekali bini nanti buat rumah jadi hospital. Gula semua dia sorok. Kita memang kena kencing manis tapi bukanlah serius sangat. Tak serius lah, cuma meter tu tak boleh kira je. Takat tu je, biasalah lagu tu. Tapi kalau kita habang, kata habang kena kencing manis, dia sorok gula, derian tak bagi makan, moktan tak masuk rumah, mata kucing, mata rebau, semua tak boleh masuk. Leceh, biar dia tak tahu aku kena kencing manis, senang aku makan macam biasa. Sembunyi Zat, nanti satu masa kita habang lah. Yang ni kita belajar daripada hadis Ummu Sulaim. Dia buat macam tu. Dia sembunyi Zat berita kematian. Besok dah tenang semua, dia habang. Nanti hadis berikutnya ini kita akan tengok dia habang tu pula, bukan dia habang kata anak kita mati, dia habang dengan bahasa sirih pulang ke ganggang. Dia habang tu dengan pantun. Dia habang tu dengan tamsil. Dia habang tu cara dia habang tu kita akan belajar nanti. Dan yang ketiga, kita belajar daripada hadis ni apa dia? Nabi SAW mendoakan anak dia. Nabi doa. Bila Nabi doa, ikhwan, kita tengok hadis ni menjadi satu benda besar. Di belakang ni kita akan jumpa. Dan berkat daripada doa Nabi ni, ikhwan, kita akan tengok. Dia akan cerita sikit macam mana Abdullah ni nak bersalin. Abdullah ni nak bersalin. Masa tu Ummu Sulaim, Nabi dengan Abu Talha keluar daripada Madinah. Berjalan-jalan nak masuk Madinah. Nabi ni pula pantang dia, balik-balik terus pergi retuk pintu. Dia tak buat lagu tu. Dia nanti habaq dulu dia nak balik. Dia tak bagi dia terkejut. Masa tu pula Ummu Sulaim tak dandan nak bersalin Abdullah ni. Tak dandan, nak keluar dah. Talha tak ada tangan naik ke langit. Talha kata, ya Allah, lagu mana ni? Nabi ni kalau balik dia tak akan panggil bini dia keluar. Yang bini aku ni nak bersalin, siapa nak jadi bidan? Ya, Talha kata, ya Allah, aku suka safar dengan Nabi hang, aku suka masuk Madinah, aku suka, tapi bini aku sakit. Jadi keajaiban. Sakit beranak tu buat ambil, tak main masa tu. Ummu Sulaim duduk pegang perut ni, kata pecah tuban dah ni. Tiba-tiba Ummu Sulaim kata, hilang dah sakit, jom kita masuk. Sampai di rumah beranak. Kita tak boleh buat lagu tu. Kita kalau kata beranak, dia keluar terus. Pasal bapak kuat isap rokok, anak keluar macam asap rokok. Kita akan belajar. Ini semua kita akan tengok keajaiban yang berlaku kepada keluarga Abu Talha dan isteri dia Ummu Sulaim. Kita akan belajar pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah. Kita berhenti dekat tu dulu, hadis kita ni tak habis lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.